Ustaz. Salam Macam semua okey warahmatullahi. Ustaz? Alhamdulillah, bagus. Puasa semua okey? Alhamdulillah. Haus sikit je hari ni. Kalau tak haus, tak lapar, tak stres, bukan puasa. Dia kalau puasa tu kadang-kadang dia makin penat daripada kita duduk diam daripada kita kerja. Betul? Kalau kita keluar jalan kita tak akan fikir. Tapi Betul. sebab kita duduk rumah, kita fikir je kan. Itu yang buat datang penat dia, datang haus dia, datang lapar dia. Bila dia boring tak ada apa-apa lah. Betul. Saya dulu ada habit Ustaz. Waktu saya dekat Jogja, kan, tak ada apa-apa. Saya dengan Nak Fazil lah selalu dekat Jogja. Kita punya bulan puasa punya schedule, kita buka, lepas buka kita start berbual, borak. Lepas tu malam lepas tarawih kita dah isyak, kita duduk lepak start buat kerja. Menulis ke apa kan, kita buat muzik apa sampai sahur. Lepas sahur kita tunggu sekejap, pergi masjid dalam Depan dia kita je, lah. depan rumah. Subuh, lepas subuh balik, tidur, bangun ngam-ngam, hujung zuhur nak dekat asar. itu tabiat kita lah, seniman-seniman punya. Yalah. Bangun, zuhur, asar, lepas asar terus keluar, cari makan, balik, buka lah, jambung 30 hari. Dia kira ilham dia datang waktu malam. Dia Laila juga kan. Dia kira qiyamul lail lah. Dia qiyam. Dia kata siang satu kadang dia tak boleh minum, tak boleh isap rokok, tak boleh apa, so dia punya idea lemah sikit. Okey. Macam gini, kita siang tadi macam nak start pun macam terkial-kial lah. Apa nak buat pasal dia minyak dia tak ada kan, petrol dia tak ada. Okey Ustaz, jadi kita sembang-sembang. Kita cip-cip je lah. Kita berbual pasal konsep rezeki di tangan Tuhan. Okey. Itu saya rasa ramai orang tahu. Okey, rezeki tangan Tuhan. Tapi cukup time kalau putus, orang start stres. Kan? Okay. So, apa yang kita boleh buat yang make sure yang kita rasa macam tak apalah. Apa-apa pun rezeki daripada Tuhan. Apa-apa pun rezeki yang datang daripada Tuhan, yang kena keluar pun kita tahu ni bukan rezeki kita. Yang saya tahu daripada kecil sejak saya tahu ada ustaz dan cakap kat saya, rezeki tu kalau nasi ke apa dah depan mata kita, tu belum tentu kita rezeki kita. Betul. Kadang tak sempat masuk mulut. Kadang dah sempat masuk mulut, dah keluar balik pun bukan rezeki kita. So betul mana kita dah cakap kita kat sini tak boleh lari daripada stres kewangan. Duit hujung bulan nak bayar ni, bayar tu, stres. So, macam mana kita nak settlekan diri kita supaya kita jangan risau sangat pasal kita kena percaya rezeki ada rezeki. Boleh. Jadi bila Cip cakap pasal rezeki kan, saya memang terfikir macam mana tau. Okey, maknanya majoriti orang yang kalau cakap tentang rezeki tu adalah makan minum, duit ataupun benda harta kekayaan lah kita katakan. Tapi kalau rezeki daripada konsep agama kita, Allah tak cakap rezeki tu makan je. Betul. Allah cakap rezeki tu meluas kan. Dan dia kata rezeki Allah tu meluas langit dan bumi. Jadi kalau kita faham konsep rezeki tu, makan kita dekat meja, minuman yang kita minum, ataupun mungkin duit gaji kita bulan dan sebagainya, itu bermakna kan, kita macam kecilkan skop rezeki yang Allah bagi. Jadi dia sebenarnya kita kena lihat daripada konsep yang lebih luas lagi. Lebih luas macam mana? Rezeki tu boleh berbentuk, orang kata tu udara yang nyaman. Kita tak pernah appreciate kan, kita tak pernah macam, pernah lah kita macam keluar rumah, kita hirup kan udara macam, sedap betul lah udara hari ni Tapi kita tengok saudara-saudara kita kat negeri lain kan, yang mana diorang ada pollution, diorang ada kekurangan air dan sebagainya, yang mana diorang mengharapkan kita bantu diorang daripada sudut kita. Tapi kita tak pernah appreciate, that is also rezeki juga. Ataupun mungkin kita rezeki kita boleh cakap bila kita keluar daripada bilik kita keluar daripada bilik kita, bilik sebelah kita pergi ada anak-anak. Kemudian kita tidur, kita dodoikan dia dan sebagainya. Itu pun rezeki yang Allah bagi pada kita. Which is ramai orang mungkin macam tak dapat pandang lah. Ataupun mungkin kita katakan rezeki itu daripada sudut masih mak bapak kita yang masih hidup contohnya. Itu pun adalah rezeki sebab Allah bagi kita peluang untuk masih lagi berbakti dengan mereka. Jadi rezeki itu sebenarnya luas. Apa yang kita boleh rasa benda yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita dekat dunia ni dan juga dekat hari akhirat, itu dinamakan sebagai rezeki. Cuma mungkin daripada perspektif orang lah orang kata rezeki tu adalah gaji yang kita dapat hujung bulan ataupun makanan yang kita makan, mulut yang masuk kat mulut kita dan sebagainya. Tapi rezeki tu sebenarnya luas, banyak sangat.
sampaikan tak terkira lah. Tak terkira bila kita cakap tentang rezeki tersebut. Kalau Cik rasa macam mana? Kalau rezeki tu, apa yang Cik rasa lebih, sebenarnya benda ni rezeki tapi kita tak pandang benda tu sebagai rezeki. Saya jenis yang chill juga. Relax. Tapi pada saya, kawan pun rezeki. Betul. Sahabat-sahabat saya yang selalu dengan saya, cakap, ini rezeki. Bila bagi saya lah, kalau Allah bagi rezeki, dia bagi rata. Kan? Kalau kita pandang macam diri kita sendiri, ni rezeki aku, gini. Tapi bila kita ada kawan, ada saudara mara, ada adik-beradik, sepupu, kan? Kadang cakap, kita nak pergi makan. Ramai-ramai makan. Siapa bayar? Itu pun rezeki kita. Kalau dia bayar, dia rezeki kita. Kalau kita bayar pun rezeki kita untuk kongsi dengan orang. Betul. So, saya pernah ada member sekali, saya tu berbual, dia tengah buka store kan. Dia, Cik, ni ada satu store bola. Kau nak tak? Saya nak buang, ni rezeki. So, my friend actually ketawa. Kau semua rezeki. Rezeki kau memang ni form lah. Kan? So, kau dapat pakai benda lama, itu rezeki kita. Rezeki boleh kata kawan-kawan tadi, rezeki pun jiran yang baik pun kira sebagai rezeki juga. Kan? Ataupun mungkin bos yang baik lah kat tempat kerja, tu pun kira rezeki juga. Ada orang yang kerja gaji besar, tapi bos dia macam play on sikit. kita pun rasa macam tak best lah kerja, tapi terpaksa. Kita ibarat terpaksa. Jadi kita kena faham rezeki tu daripada konsep yang lebih besar lagi, baru kita dapat appreciate Tuhan yang ni memang betul maha pemberi rezeki lah. Jadi kalau kita faham rezeki tu kecil, kita akan rasa macam rezeki tu kecil lah, rezeki tu sikit dan sebagainya lah. Jadi rasa macam senantiasa ada rasa tak cukup dalam kehidupan tu. Padahal kita dah dapat banyak dah. Saya nak kongsikan satu kisah lah, tapi ni saya tarik sikit lah cerita Nabi cerita Nabi kita Nabi ada satu ketika tu, kalau kita belajar sejarah, Nabi ada 6 orang anak. Tapi dia kebumikan 5. Jadi ini adalah satu perkara yang sebagai manusia, sebagai seorang bapa, kan, kita tak dapat bayangkan macam mana kita akan hilang satu anak. Even satu tau. Satu. Kadang-kadang mungkin kalau mak bapak, contoh kalau kata isteri kita lah, ibu. Dia kalau mimpi anak kena langgar accident ke apa, dia bangun dia mesti terkejut nangis. Ataupun dia mesti cari mana anak dia kan. Sebab sayang sangat dengan anak kan. Jadi Nabi ni, dia kebumikan 5 orang tau. Kebumikan 5 orang. Tapi, bila salah seorang daripada anaknya tu meninggal, pakcik dia, yang Abu Lahab, ketawakan, loncat-loncat. Padahal yang meninggal tu, anak cucu saudara kan. Jadi Nabi ni kira macam stres lah, macam kenapa kau boleh ketawakan aku sedangkan yang meninggal ni adalah cucu saudara kamu kan. Jadi rezeki pakcik tu tak ada tau istilahnya kalau kita katakan. Macam seorang yang sayang kita kan, kita orang kalau anak meninggal, kalau musuh kita anak meninggal pun kita tetap akan ucapkan takziah Tapi bila perkara tu berlaku kan, ada satu ayat yang Allah turunkan pada Nabi, apa tau? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami dah kasih kamu, kalau ada istilah dia kata telaga Kausar. Tapi maksud Kausar kat itu dia kasir banyak. Jadi Allah kata dengan Nabi, aku dah kasih kau banyak dah. Jadi untuk seorang bapa bila kehilangan anak, diibaratkan dia macam hilang satu rezeki, hilang semua. Boleh kata hilang semua. Tapi Allah balas balik, kan, cakap dengan Nabi, aku dah kasih kau banyak. Jadi macam dia reflect balik dengan diri kita. Kadang-kadang kita ni terlalu sedih dengan benda yang kita hilang daripada apa yang kita dapat. Jadi kalau nak cakap rezeki tu Masya Allah, memang banyaklah cik kan, tak terkira. Itu yang sekarang kadang-kadang selalu pakai tu, count your blessing. Count your blessing. Tadi interesting bila kita pasal Abu Lahab. Dia tak ada sifat tak ada keisanan. So the way you put it tadi, keisanan tu pun rezeki rezeki kan, ada feeling compassion, kita boleh rasa, kita boleh simpati pada orang, kita boleh rasa apa yang orang rasa. Dia part of rezeki juga. Dia kalau boleh saya kasih satu gambaran dia macam gini tau. Contoh kita sebagai bos dekat tempat kerja Jadi bos dia kasih kita sebagai staff, dan kita ada kawan-kawan ada klik kan. Nanti bos kan cakap, saya ada ni $100, bawa semua pergi makan. Contohnya bawa semua pergi makan, pergi lunch ke apa yang semua.
Jadi bos tu ibarat dia amanahkan pada kita untuk kita bawa kawan-kawan yang lain atau orang-orang yang lain untuk keluar, untuk ni lah, makan ke ataupun enjoy ke apa dan sebagainya lah. Okay. Jadi kita ni sebagai pengamanah kepada duit bos. Okay. Kalau misalnya kata contoh, bos kasih kita ambil $1, diam-diam makan sendiri. Kita berlaku zalim tak dengan kawan-kawan yang lain? Tak adil lah. Tak adil kan? Itu konsep yang Allah kasih kat kita sebenarnya. Allah kasih kita rezeki, tapi dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain. Sharing is caring. Jadi macam okey contoh kita katalah kita kerja gaji kita berapa? $2,000-3,000 lah. Okey. Tapi kalau ikut kepada kerja yang skop kita diberikan, okey, kamu kena kerja 1 minggu berapa jam? Berapa jam yang kita kerja tu? Kan? Betul tak? Berapa jam yang kita kerja? Faham. Jadi maknanya dalam rezeki kita yang kita dapat tu pun sebenarnya nak kena bayar saman lah istilahnya lah. Betul tak? Jadi kalau kita tak bayar saman, kita kaup semua, itu maknanya kita macam Allah dah kasih kita rezeki untuk nak bagi-bagikan, tapi kita tak nak bagi-bagikan. Dia tak nak bagikan, itu yang istilahnya mana kalau misal kata kita tak bagi rezeki pada orang ataupun tak kongsi rezeki pada orang, bukannya kita ni, bukan orang tu yang susah ke apa, sebab kita zalim dia. Berat ni. Berat. Jadi kira masuk konsep ini saya ingat satu arwah kawan saya almarhum Zaidin Nandi. Dia selalu cakap apa tahu? Menghalalkan gaji itu dia punya ni. Sebab dia tanggungjawab dia sebagai cikgu, harus mendidik. So kalau saya dia tak mendidik betul-betul, kerja dia tak halal. So I think dia cakap okey betul, kita kerja 8 jam. Tapi dalam 8 jam tu berapa banyak yang kita kerja. So yang kita lubang-lubang tu siapa nak bayar? So in a way, yang lubang-lubang tu kita pernah pandai bayar. So dia konsep dam lah, saman lah. Kau kena dam, lepas tu kau kena bayar. Dalam time kerja kau tengok Facebook. Sebab kadang-kadang kita mentaliti orang lah macam contoh kita kerja usaha lah. Even kalau katalah kita kerja 8 jam tu memang sungguh-sungguh 8 jam kita kerja lah all out kan. Kita lain semua kita tak kacau apa semua, yang fokus dengan kerja sebagainya. Kemudian bila akhirnya kita dapat gaji tu, dapat rezeki tu, kita rasa okey lah, aku layak dapat benda ni. Aku dah lah benda. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya Allah memang kasih lebih daripada tu untuk kita bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, sebab kalau misal kata kita ni hidup secara bersendirian, kan, hidup memang tak aman. Tapi hidup perlu berkawan, berkeluarga dan sebagainya, dan mereka memerlukan kita, kita pun memerlukan mereka. Jadi macam mana kita nak pupuk sifat suka, sifat sayang dan sebagainya, bila kita share rezeki yang Allah kasih kat kita lah. Ya. So kalau kita tak share, contoh sebagai suami tak bagi nafkah kat isteri, tak bagi nafkah kat anak-anak, kemudian bila mak bapak susah, anak-anak tak nak tolong walaupun anak-anak mampu dan sebagainya, ataupun dengan jiran tetangga kita tak kasih hak mereka dan sebagainya, kita akan hidup dalam keadaan orang kata tu macam orang dengki dengan kita, orang sakit hati kan. Tapi kalau kita contoh kita bagi makan kat orang, kita tolong orang, kita pastikan orang lain semua tak dalam keadaan menderita. Jadi kalau satu hari tu kalau kita senang pun orang tengok kita, dia dah banyak bantu orang dah. Dia dah banyak bantu orang dah kan. Dia nak rasa jugalah kenikmatan yang ada kan. Tak salah ada kereta besar, tak salah kalau kita nak pergi business class ke apa dan sebagainya. Tapi dengan keutamaan adalah kita dah tunaikan tanggungjawab kita kongsi-kongsikan kepada orang lain juga. Jadi itu maksudnya rezeki. Jadi point dia jangan kita kecilkan rezeki yang Allah kasih. Sebenarnya rezeki Allah tu luas sangat, banyak sangat. Sama ada kita faham ataupun kita realize ataupun tak je lah. Yeah, how we look at rezeki. Yes, betul. Tu pasal naturally bila kita hidup dalam kota metropolitan ni semua, kita nampak gaji. Because setiap bulan kita tahu, okay, tiap bulan kita kena bayar ni, banyak benda keluar. So benda yang masuk kita akan kira tau. So kadang-kadang kita rasa macam, okay, kita nak kena save ini, kita tak boleh buat ni pasal kita nak kena bayar ni. So tanggungjawab dia jadi lain. So konsep rezeki tu dah jadi debit credit lah. Yes. Kan, instead of okay, ni rezeki yang Tuan bagi, katalah okay, gaji tu 800, saya tengok bil ada 1,200. Tak cukup. Ni tak cukup, ni mana rezeki nak sampai ni. Tapi
I mean, kita tak boleh cakap yang tak payah risau lah, rezeki Tuhan kasih kan. Tapi at the same time juga, kita pun boleh cakap tak payah risau pasal rezeki Tuhan jaga. Kan? So, to balance that kita punya kerisauan pasal kita naturally orang-orang macam di Singapura lah, especially kota-kota besar ni, dia akan risau. Alamak, stress fikir pasal how to make ends meet. Macam mana nak cukupkan duit yang dia rasa tak cukup pasal kita tak nampak benda-benda lain sebagai rezeki. Kita tak nampak macam orang kasi kita makan ke, kita tak nampak macam orang belanja kita dinner, how much we save, itu is part of rezeki yang kita tak nampak dia punya digit. Because kita rely too much on digit. So kalau macam mana kita nak sebenarnya tak payah risau. Dia kadang-kadang juga kan, Cip, orang akan nampak duit tu sebagai satu benda yang important. Kita tak cakap duit tak important tau. Duit tu yang perlu. Dia kadang-kadang kita nak kena faham perbezaan antara kita dapat rezeki daripada Tuhan. Itu kita kena yakin. Kita tak boleh cakap rezeki daripada orang lain. Rezeki daripada Tuhan tu kena yakin satu. Tapi sebagai seorang Islam kan, mencari duit, mencari gaji, mencari rezeki tu memang perlu. Penting kena buat. Kalau tak cukup, cari sampai cukup. Itu penting. Itu penting. Dia macam kehidupan kita ni, saya kasih contoh selalu macam kereta drive kereta kan, Cip drive kereta kan. Tujuan kita beli kereta adalah untuk sampai kepada satu destinasi. Maksudnya kita bawa kereta sampai ke satu destinasi, itu tujuan dia. Tapi in order to sampai sana, mesti ada minyak lah. Ada kita cakap minyak tak penting. Minyak penting lah. Kalau minyak tak ada, macam mana kita nak jalan? Kalau tak penting, kita tak masuk JB. So, duit tu is a fuel. It's not the destination. Kalau kita faham duit tu the fuel, jadi nak kena pastikan minyak cukup sampai sana lah. Jadi, tujuan hidup kita ni bukan nak cari duit. Tujuan kita nak, sampai sana. Sampai kepada apa? Sampai kepada pastikan anak-anak hidup senang. Contohnya dengan rezeki yang kita bagi, provide kan nafkah. Kita nak isteri kita bahagia. Kita nak mak bapak kita kesihatan terjaga dengan kita bayarkan bil dan sebagainya. Kita nak, orang kata tu kalau sekarang ni ada istilah financial freedom. Kita tak nak kerja bawah company, kita nak buat kerja sendiri. Kan? Jadi kumpul duit tu memang perlu. Saya tak cakap kita orang Islam tak payah kumpul duit banyak-banyak, kita tak payah ada rumah besar. Tak. That's a different thing altogether. Tapi kalau kita kata kita ni dah jadi hamba kepada duit, itu masalah lah. Tapi kalau kata orang Islam boleh tak ada duit banyak, boleh, memang perlu. Macam kita tengok tank kereta berapa besar lah. Kalau tank kereta kecil, perlu kecil je. Kalau tank kereta besar, besar lah. Kalau rumah kita besar, kalau bisnes kita besar dan sebagainya, perlukan tank yang besar, cari yang besar. Jadi kadang-kadang orang macam tak payah kerja keras lah. Kan? Apa yang ada cukup kan? Ala kadar dan sebagainya. Hidup ala kadar. Mungkin tu mentaliti yang selalu kita dengar dulu Tapi kalau sekarang kita nak kena tukar mungkin konsep dia. Itu bergantung pada mana kita tinggal, mana kita duduk. Situasi kita. Pasal saya dekat Jogja, Indonesia. Saya jumpa satu kawan. Dia daripada Jakarta. Big time lawyer. Lepas tu dia cakap dia give up buat law. Pasal dia cakap ini kerja mengarut. Aku depend orang-orang jahat apa semua. So dia balik kampung, balik Jogja. Dia saya tanya, kau kerja apa? Aku tak buat kerja. Aku ada hobi je. Dia buatkan rumah orang lama. Orang kan suka recycle semua. Dia hobi dia buat rumah. Dia cakap, how do you survive? Macam mana kau survive? Pasal kita contact daripada Singapore. How do you survive? Dia cakap, aku cuma boleh 3 perkara je. Aku perlu makan supaya badan aku sihat dan aku boleh solat. Aku perlu pakaian supaya aku boleh tutup aurat aku, supaya aku boleh solat. Aku perlu rumah untuk aku berehat dan berteduh, dan semoga aku boleh solat. Lain aku dah tak perlu. So, but that was a concept yang wow. Ini is very walaupun bunyi dia simple, falsafah dia very simplistic, tapi it's very deep. Which I think but this cannot happen in my country. Because kita ada banyak benda je. Saya cakap, then it's your choice. Kau nak duduk situ, kau layan lah kat sana. Aku kat sini, aku layan ni je. So but pada saya, dia
dah cukup punya besar pasal dia mungkin pengalaman, mungkin pasal dia dah biasa, dia dah rasa kekayaan, Yeah. kata lepas tu dia cakap, aku tak perlu lah, sekarang ini aku perlu. So ya, yeah, just sharing lah. Kalau kat sini kita nak cakap dia tak perlu, habis susah. Tapi kalau mungkin saya kongsikan ataupun saya tanya dengan Cip lah daripada faktor pembesaran ataupun faktor umur masyarakat kita lah. Saya kasih contoh mungkin bapa saya. Bapa saya ni tahun ni dia dah masuk 70 lebih. Masuk 70 lebih. Jadi zaman dia membesar waktu dia belasan tahun tu semua kan. Dia zaman mungkin orang kata tu baru habis penjajahan. Ya. Okay? Jadi lepas tu masyarakat pada waktu itu bila diorang ni nak kerja kan, diorang lebih kepada survival mode. Diorang kena kerja, kena survive. Okay? Tapi kalau kita balik pada mentaliti anak-anak muda sekarang, diorang tak perlu kerja untuk survive. Ya. Mak bapak dah kaya. Bapak dah kaya, dah stable. Sekarang orang kata tu millionaire tu dalam bilik pun menjadi millionaire. Kalau dulu nak jadi millionaire nak kena kerja, nak kena travel, kena apa semua baru menjadi millionaire. Sekarang ni duduk dalam bilik je. Dia dah menjadi millionaire. So dia punya objektif dia dah berbeza tu. Lagi-lagi anak-anak muda. They don't go for jadi kaya. They go for something happiness ke, dia ada purpose in life kan, nak dapat put a legacy into the name ke dan sebagainya lah. So kadang-kadang kita masih lagi bertembung antara dua mindset ni. Mindset orang tua kita kan dengan mindset ni lah, dengan mindset orang muda lah. Saya kasih contoh sebab saya dulu kerja ni lah, kerja dalam satu syarikat, gaji bulan, dapat gaji bulan. Tapi bila saya duduk berbual dengan isteri kan, saya cakap macam I can do much better than this lah. I want to try lah. So I decided to berhenti dan buat kerja sendiri lah, The first person yang concern is mak bapak. Saya cakap, kau tak kerja macam mana? Kau anak dah 3, kau baru pindah rumah, kau dah gini, kau tak kerja macam mana? As if like dia orang mengatakan kalau kita tak ada kerja yang bergaji, kita tak dapat duit, tak dapat income dan sebagainya. Padahal kita lihat pada lagi banyak opportunity dekat luar yang kita boleh explore, yang mungkin boleh dapat double ataupun triple daripada apa yang kita dapat. Which is konsep lama lah. Jadi kalau kita cakap macam bapak kita kadang-kadang maybe yang lebih tua sikit daripada kita, saya pun dah bukan muda sangat. Yang tua sikit daripada saya kadang-kadang kau kerja ni, sekarang kau tak ada CPF macam mana? So kadang-kadang saya pernah cakap gurau-gurau dengan kawan, orang Melayu Singapura ada rukun iman dia ada 7. Dia ada 6, lepas tu dia ada CPF. Tak ada CPF macam kau tak boleh survive. Tak boleh, kau tak ada CPF, macam panik kau. Kau tak ada CPF macam mana ni? Macam nak beli rumah? Tak boleh beli rumah, sewa lah. But that's thing, because I think agree, because the different generation, diorang ada survival, and that's why bapak-bapak kita kalau kita tengok, diorang dapat satu kerja sampai diorang retire. So kita kadang-kadang kerja 5 tahun nak career change. I think we find something kan. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Okay, kita setengah jam je pasal kita time limit. Kalau orang tengok kat YouTube lebih setengah jam kita marah. Orang boleh tengok joget-joget semua boleh gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Cip lah, kasih peluang kan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, kita jam-jam berbual-bual ni. Okay, sebelum kita pergi, last line, ini pesanan, ini semua orang kena buat. Dia cuba ibaratkan Ustaz nak keluar rumah, dan nak keluar rumah, sebelum tutup pintu, kasih satu pesanan kepada anak-anak sebelum Ustaz keluar. So, what is the pesanan? Apa pesanan Ustaz untuk kita sebelum kita bye-bye? Okay. Sekarang ni saya bayangkan anak saya anak saya nak keluar ni Saya kalau nak kasih dia falsafah, suruh dia fikir bila keluar tu, saya kata yang ni. Cakap, nak, bila kau keluar tu, mata kena awas dan mata kena luas. Awas dengan masalah-masalah, dengan bahaya-bahaya yang ada. Luas, lihat kebesaran Tuhan, rezekinya Allah turunkan. Jangan sempitkan minda kita dengan perkara yang ada dekat bawah-bawahnya. Jadi